Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita masih lagi meneruskan topik yang ketujuh, Measures of Dispersion for Group Data. Okey, iaitu bahagian yang kedua. Bahagian pertama adalah dispersion, seperti mana tahun lepas awak belajar bagaimana beberapa jenis cara nak plot data yang diterima. Manakala measures of dispersion pula, kita nak analyze data-data itu. Okay, so kalau tahun lepas group data, tahun ini group data. Cuma untuk hari ini, okay, saya akan buat ulang kaji dahulu berkenaan dengan ungroup data untuk hari ini. Okay, sebelum kita beralih kepada group data. Okay, so determine range, interquartile range, variance and standard deviation as a measure to describe dispersion for group data. Okay, itu untuk yang hari Rabu ni lah. Hari ni kita kepada ungroup data dahulu, iaitu ulang kaji tingkatan 4. Okay, mungkin ada di kalangan awak yang masih ingat, Alhamdulillah. Yang dah lupa sambil-sambil tu kita buat ulang kaji. Okay, in Form 4, you have learned ways to determine range, interquartile range, variance and standard deviation as a measure to describe dispersion for ungroup data. Okay, macam mana kita nak cari range, interquartile range, variance dan standard deviation daripada ungroup data. Ungroup data ni ada dua jenis. Satu, data yang tidak disusun, dan ada satu lagi data yang dah disusun tetapi dia tak ada kelas interval. Itu beza di antara ungroup data dengan group data. Walaupun diberi jadual. Okay. So jadual yang ada kelas interval itu merujuk kepada group data. Manakala jadual yang tiada kelas interval, sekadar single number yang berulang banyak kali, cuma dia letakkan di dalam satu jadual supaya lebih mudah nak dianalisa. Okey. Okey, kita tengok dulu yang pertama, bagaimana kita nak cari range. Okey, bagi ungroup data. Hari ini kita fokus kepada ungroup data. So, nak cari range adalah largest value minus smallest value. So, ada data yang diberi tu sama ada berterabur ataupun telah disusun, awak cari largest value dalam data tersebut, dalam kumpulan data tersebut, cari smallest value dan tolakkan kedua-duanya, kita akan dapat range. Okey. Contoh, given a set of data 34, 23, 14, 26, 40, 25, 20, determine the range of this set of data. Okey, data yang ada di situ tidak disusun, tetapi kita boleh identify largest value, smallest value kerana bilangan data yang diberi itu tidak banyak. Okey, bilangan data yang diberi itu tidak banyak. Jadi bila macam tu kita mudah kenal pasti largest value is 40. Okey, largest value is 40. Manakala smallest value is 14. Jadi ketolakkan sahaja kedua-duanya untuk mendapatkan range. So 40 minus 14, you will get 26. Itu range dia. Antara yang tertinggi dengan yang terendah, range dia adalah 26 bagi soalan ini. Okey, kemudian contoh berikutnya. Table below shows the scores obtained by a group of pupils in a chemistry test. Okay, walaupun diberi jadual macam tu, seperti mana saya sebutkan, ini masih lagi ungroup data. Kenapa? Sebab tiada kelas interval. Dia hanya nak merujuk di situ contoh. Okey. Skor 2, okey. 3 orang murid dapat. Skor 5, 8 orang murid dapat. Itu je bezanya. Okay, jadi bagaimana kita nak determine range of the above data? Bila berkenaan dengan range, okay, bagi soalan ini, mudah sahaja tengok skor terendah, tengok skor tertinggi, tolakkan sahaja.
Kita tak tengok number of pupils, kita tengok score. Berbeza dengan interquartile range. Berbeza dengan interquartile range. Okey, so kalau kat sini range dia adalah 8/2 bersamaan dengan 6. Okey. So bila range kita akan tengok skor. Kita tak tengok bilangan murid. Frekuensi itu kita tak tengok. Kenapa? Frekuensi itu hanya menunjukkan berapa skor tu murid dapat. Berapa orang murid dapat untuk skor berkenaan. Okey, contoh skor 4 ada 6 orang murid. Jadi sekadar bilangan sahaja. Jadi untuk dapatkan range kita akan tengok skor. Okay, kemudian how do you determine the interquartile range of a set of ungroup data? When the values of a set of data are arranged in an ascending order, the first quartile is the value of data that is at the first 1/4 position, while the third quartile is the value of data that is at the 3/4 position from the data arranged in order. Okay, kita tengok pada contoh. Okay, contohnya macam itulah. Okay, determine the interquartile range. Determine the interquartile range of each of the following sets of data. Okay, A, B dan C. A dah susun, B pun dah susun, C pun dah susun. Mudah. Okay, mudah. Jadi kita tengok, kita nak tentukan interquartile range. Kita tengok bilangan data yang dia bagi dulu. Okey, contoh A tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Okey, ada 11 data di situ. Nombor B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pun sama, ganjil juga 9. Yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir nombor genap. Okey, so kita tengok soalan A dahulu. Mula-mula sekali kita tengok median. Median ni adalah bilangan yang berada di tengah-tengah. Okey, yang berada di tengah-tengah. Contoh A tu 11. Contoh A 11. Bila 11 kita bahagi dua sama besar, sama banyak, kiri dan kanan bermaksud 5 di kiri, 5 di kanan, yang di tengah-tengah tu, iaitu bilangan yang ke-6 tu kita panggil median. Okey, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, nombor 13 ni adalah median. Dia berada di tengah-tengah. Awak tengok sebelah kiri tu ada 5 nombor, sebelah kanan pun ada 1, 2, 3, 4, 5 nombor. Okey, dia dah balance. Bila dah balance macam tu, kita tentukan pula first quartile dengan third quartile. Okey, kita tengok yang kiri dahulu. Bila yang kiri itu adalah first quartile, yang kanan adalah third quartile. Yang kiri kita cari yang tengah. Daripada 5 nombor tu, cari bilangan yang di tengah, iaitu nombor 6. Nombor 6. Ni. Okey, termasuk nombor 4 pula dah. Okey, nombor 6 saja ya, bukan nombor. So, first quartile untuk soalan A adalah 6. Third quartile adalah 20. Macam tu. Okey, jadi bila dah macam tu, interquartile range adalah kuartil 3 tolak kuartil 1. Iaitu 20 tolak 6 bersamaan dengan 14. Macam tu. Yang B pun sama. Saya tak tunjuklah yang B tu, memandangkan bilangan dia ganjil juga, sama seperti A. Kita pergi kepada C sebab bilangan dia genap. Mungkin ada yang tertanya-tanyakan nanti. Okay, sama macam tadi juga, kita akan cari yang median, tengah-tengah. Memandangkan di nombor genap bermaksud dia tak ada nombor tengah. So kita buat garisan je lah untuk memisahkan antara kiri dan kanan supaya balance. Okey. 1, 2, 3, 4. So kat sinilah. Tu median.
Okey, kanan ada 4 nombor, kiri pun ada 4 nombor. Saya buat boundary kat tengah-tengah tu. So kalau ikut betulnya macam mana nak cari median, awak tambahkan 2 nombor yang bersebelahan, yang berada di sebelah garisan yang saya gariskan itu. Okey, iaitu so median adalah 2.6 tambah 2.8 bahagi 2. So awak akan dapat 2.7. Tu tengah-tengah. Okey, settle. Sama juga sebelah kiri ada 4 nombor, sebelah kanan ada 4 nombor. Bahagikan kedua-dua tu kepada bahagian yang sama. Okey, contoh sebelah kiri ada 4 nombor, kita dapati tengah-tengah dia berada di antara kedua-dua 2.5 tu. Ni Q1 lah. Okey, manakala yang di sini adalah Q3. Macam tu. Bila dah dapat macam tu, kita identify lah nilai Q1. Okey, Q1 adalah 2.5 tambah 2.5 bahagi 2. Samalah. 2.5 tambah 2.5 bahagi 2. So, nilai sama. 2.5. Manakala Q3 adalah 3.0 tambah 2.9 bahagi 2. So, akan dapat 2.95. Untuk itu, interquartile range adalah 2.95 tolak dengan 2.5 akan dapat 0.45. Okey, kalau saya salah, betulkan saya. Macam tu. Ya, harap-harap semua dapatlah. Yang berikutnya dalam bentuk jadual. Okey, dalam bentuk jadual. Masih lagi ungroup data. Okay, saya nak betulkan apa yang saya kata tadi tu. Saya kata tadi quartile dengan interquartile range, range dengan interquartile range adalah dua tempat berbeza kita cari tadi. Okey, maafkan saya, sebenarnya sama. Kita akan tengok kepada skor, kita tak tengok kepada bilangan. Okey, kita tak tengok bilangan. Cuma bila kita susun tu, dia efek lah kepada skor. Okey, dia berada di kedudukan yang mana. Okay, kita tengok yang ini ya. Example 6. Determine the interquartile range of the following frequency table. Okey. Di situ skor 2 ada 3, skor 3 ada 5, skor 4 ada 6, skor 5 ada 8, skor 6 ada 12, skor 7 ada 7, skor 8 ada 3. Jadi bagaimana kita nak pisahkan mereka kepada first quartile, median dan juga third quartile? Okey. Ini cara saya. Okey, cara saya supaya lebih mudah nampak. Okey. Iaitu kita senaraikan satu-satu itu. Iaitu skor 2 ada 3. So, 1, 2, 3. Mudah. Okey, manakala skor 3 ada 5. Senar ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Skor 4 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skor 5 ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skor 6 ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak nombornya. 7 ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ada 3. 1, 2, 3. Okey. Tengok kepada kaedah ni macam, ya Allah macam ni ke cikgu? Ini cara saya. Okey. Nak bagi mudah awak faham. Okey. Dah dapat dah data macam tu. Jadi kita cari median dahulu. Kalau awak nak kira-kiralah semua tu. Ataupun cara kedua, kira daripada jadual yang dia bagi tu. Okey. Kira daripada jadual yang dia bagi tu. Iaitu 3 tambah 5, 8 tambah 16, 86, 14. 14, 22, 22, 34, 34, 41, 41, 44. So ada semua sekali 44 nombor. Jadi kalau tengah-tengah tu bermaksud, ini nombor bilangan genap. Bila nombor genap, dia tak ada nombor tengah. Okey, so kita akan buat boundary
22 kiri, 22 kanan. Dekat sini kita carilah kat mana 22 tu bilangannya. Okey. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ni tengah-tengah. Okey, tengah-tengah. So sebelah kanan pun sepatutnya 22 jugalah. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okey, cantik. 22, 22. Jadi dekat situ kita tahu median adalah berada di antara 5 dan 6. So kita identify lah median tu. Median, kita bukan nak cari median. Okay, sebagai penunjuk sahaja rujukan. So 5 tambah 6 bahagi 2 akan dapat 5.5. Okey. So sebelah kiri dan sebelah kanan kedua-duanya mempunyai bilangan yang sama iaitu 22 bahagi pada dua bahagian pula. Okey, 11-11 lah. Okey. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di tengah ni. Okay, so this one is first quartile. So didapati di situ kiri dan kanan nombor yang sama. Jadi first quartile awak adalah 4 lah. 4 tambah 4 bahagi 2 dapat 4 juga. Okay, sama juga sebelah yang satu lagi cari third quartile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ni. Okey. Tu boundary dia. So nombor yang sama juga kiri dan kanan 66. So kita dapati third quartile-nya adalah 6. Okey, 6 tambah 6 bagi 2, 6 lah. So interquartile range bagi soalan ini adalah 2. Interquartile range equal 6 tolak 4 adalah 2. Okey. Kalau sekiranya soalan ni keluar dalam paper tu, jangan pula terus buat interquartile range equal 2. Buatlah jalan kerja elok sikit. 6 tolak 4 equal 2. Jangan terus jump to conclusion 2. Okey, saya risau takut nanti 6 tolak 4 tu perlu ada, awak hilangkan, markah yang sepatutnya dapat dah tak ada. Okey, buat satu-satu, buat elok-elok. Okey, kita teruskan. Settle range dan interquartile range. Okey, itu kaedah yang ditunjukkan dalam buku teks dan jawapan. Okey, kalau mahir dengan yang ditunjukkan tu teruskanlah. Tak ada masalah pun. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya adalah variance dan juga standard deviation. Itu formula bagi ungroup data. Okey. Variance dan standard deviation. Okey. Simbol tu pun ada mean. Mungkin ada yang dah lupa simbol tu. Okey, X bar tu. Okey, X bar ni adalah mean. Manakala kalau ada punca kuasa 2, kalau nampak punca kuasa 2 pada formula, alhamdulillah, itu adalah standard deviation. Kalau saya tak cari pula apa nama simbol ni. Okey, tapi kalau ada kuasa 2 pada simbol itu adalah variance. Itu adalah variance. Kalau tak ada kuasa 2, itu adalah standard deviation. Okey. Itu ada 4 formula. Ada 4 formula. Salah satulah awak kena guna pakai. Ikut kepada kesesuaian. Okey, ikut kepada kesesuaian. Okey, kita tengok kepada contoh. Okey. Variance of the set of data 2, 4, 5, 5, 6. Sikit je. 5 nombor sahaja. So, daripada formula yang dia bagi, kita tengok mana satu yang sesuai. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya lupa pula nak maklum setiap satu unknown yang diguna pakai, variable yang dipakai. Okey, N ni merujuk kepada bilangan data. Macam saya kata tadi tu ada 5 nombor. So, N tu 5 lah. Okey. Manakala X yang di dalam ini merujuk kepada nombor tu sendiri, data tu sendiri. Kalau nombor 2, 2 lah. Okey.
Kemudian ini adalah mean. Okey. Ataupun yang kedua, guna formula ni. Mana-mana ikut kesesuaian. Okey, saya suka guna formula ni. Macam mudah. Okey, macam mudah. Okey. Yes, betul. Okey, so kita tengok, kita masukkan dalam formula. Okey, nak cari variance. Variance yang ada kuasa 2 lah. Okey, jumlah, ni simbol jumlah. X kuasa 2, maksudnya setiap satu nombor ni perlu dikuasa 2-kan. Okey, bahagi dengan bilangan data iaitu 5, tolak dengan min kuasa 2. Okey, min kuasa 2. Kita cari dahulu min. Okey, nak cari min mudah sahaja, iaitu tambahkan semua data, 2 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 bahagi 5. So, awak akan dapat 2 tambah 4, 6, 5, 11, 11, 16, 16, 22. 22 bahagi 5. So, awak akan dapat 0.4 lah. 0.4 apa pula ni, salah saya. 22 bahagi 5. 4.4. Okey. Settle untuk min. Kemudian kita nak cari ini pula. Okey, jumlah X kuasa 2. So, setiap satu tu kita kuasa 2 kan lah. 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 bahagi dengan bilangan data iaitu 5 tolak dengan min yang kita dah dapat iaitu 4.4 kuasa 2 kan dia. Macam tu. Terus kira. Okey. So saya kira 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tutup bracket. Silap. Kuasa 2 tutup bracket. Okey, akan dapat 106. Okey, kita tulis 106, jangan skip. 106 bahagi 5 tolak 4.4 kuasa 2. Jadi ini boleh guna kalkulator teruslah. 106 bahagi 5 tolak 4.4 kuasa 2. So, akan dapat 1.84 macam tu. Okay, ya. Okay, yang berikutnya. Okay, 1.84. Okay, alternative method. Okay. Sebelum saya terlupa. Yang saya tunjukkan pada awak tadi itu adalah alternative method. Okay. Yang penyelesaian pertama tu dia guna formula yang pertama tu. Maksudnya setiap satu nilai tu akan tolak dengan min. 2 tolak 4.4 kuasa 2 tambah 4 tolak 4.4 kuasa 2 tambah 5 tolak 4.4 kuasa 2 tambah 5 tolak 4.4 kuasa 2 tambah 6 tolak 4.4 kuasa 2 bahagi dengan 5. Okey. Mana-mana satulah yang awak selesa. Nak guna formula pertama boleh, nak guna formula kedua boleh. Jawapan akhir tetap sama. Okey, kemudian, macam tadi kalau contohnya, soalan ni kan. Soalan ni, contoh dia nak variance saja. Contoh dia tambah lagi satu standard deviation. Dia tambah standard deviation. Mudah sebab variance tu dah ada. Okey, jadi nak dapatkan standard deviation bagi soalan ini adalah Allah Akbar. Okey, square root sajalah. 1.84. Square root kan sahaja. Okay, so tekan kalkulator 1.84. So awak akan dapat, jangan round off terlalu awal. Round off 4 nombor. Sorry kat sini. 1.356. Ambil 4 nombor. Biasakan diri ambil 4 nombor. Okay. Mudah. Okay. Samalah kes yang ini pun. Determine the standard deviation of the set of data. Cari dahulu variance.
Okey, cari dahulu variance. Guna pakai formula mana yang awak selesa. Okey, macam saya selesa, saya guna yang tadi itulah. Nah, tu yang saya selesa. Iaitu nak cari variance adalah jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N tolak min kuasa 2. Okey, cari dahulu min. Iaitu bilangan data. Bilangan data. Jumlah data awak tambahkan 5 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 13 tambah 15 tambah 16 tambah 16 tambah 20. Bahagi dengan bilangan data. Ada berapa data tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datanya. Okey. Dah ada min. Kemudian masukkan dalam formula seperti mana saya buatkan tadi. Dapatkan variance. Daripada variance boleh dapat standard deviation. Okey. Yang itulah. Dia masih lagi guna pakai, tak ada guna pakai formula yang saya guna pakai lah. Okey. Okey. Macam mana pula untuk yang melibatkan jadual macam ni? Okey, jika melibatkan jadual macam ni, kita bina juga jadual. Okey, formula tetap sama. Formula kita ada ubah suai sikit sebab apa? Sebab dia ada bilangan di sini. Frekuensi. So, kalau standard deviation, variance adalah jumlah frekuensi didarabkan dengan number of books tu lah. X tu adalah bilangan buku yang atas lah, X. Okey, bahagi dengan jumlah keseluruhan frekuensi tolak dengan min kuasa 2. Macam tu. Okey, dia ada F dekat situ, frekuensi. Sebab apa? Bila jadual diberi, kita akan ada frekuensi, bilangan. Contoh soalan ini ni, bilangan buku yang dibaca kosong, murid yang baca ada 3 orang. Bilangan buku 1, 5 orang murid. Ni macam buat nilam lah. Okey, macam buat nilam. 10 buku, berapa orang murid yang telah baca dan buat sinopsis ringkasannya. Macam itulah. Okey, so bila dalam bentuk jadual, adalah lebih baik kita bina juga jadual. Okey, lebih baik kita bina juga jadual. Macam mana kita nak bina jadual? Supaya memudahkan pengiraan. Okey, number of books. Number of books ni adalah refer kepada X. Kita letak X siap-siap. Okey. Kemudian number of pupils tu adalah refer kepada frekuensi. Okey, ni jadual lah ni. Okey. Apa lagi yang diperlukan? X kuasa 2 ni. Okey, dalam formula ni ada X kuasa 2. So, kita sediakan juga jadual X kuasa 2. Mudah. Okey. Jadi, kemudian, kalau X ni kan, X ni 0, 1, 2, 3, 4. So, 0, 1, 2, 3, 4. Okey, kita bagilah. Okey, jadi X kuasa 2 mudahlah. 0, 1, 4, 9, 16. Ni mudah. Frekuensi tu berapa? 3, 5, 8, 2, 2. Okey. Apa lagi? Kalau tengok di sini, F didarabkan dengan X kuasa 2. So, kita sediakan jadual dia. F didarabkan dengan X kuasa 2. Mudah. So, 3 darab 0, 0. 5 darab 1, 5. 8 darab 4, 32. 2 darab 9, 18. 2 darab 16, 32. Okey, settle. Kemudian ada simbol sini, jumlah. Awak jumlahkanlah. Letaklah kat bawah ni. Ni jumlah. Kiralah 0 tambah 5 tambah 32 tambah 18 tambah 32. Letak situ jumlah. Mudah. Okey. Kemudian, cuba tengok kat bawah formula. Jumlah F. Bila ada jumlah F, pergi dekat ruangan F ni. Kira semua letakkan di bawah. Di sini jumlah F. Jumlah F. Macam ni jumlah F X kuasa 2.
Macam tu. Okey, apa lagi nak dibuat? Kita tengok min pula. Min. Ni kan, min dalam bentuk macam ni. Formula min macam mana? Min nak carinya adalah jumlah fx bahagi dengan jumlah f. Tu formula bagi min. Jadi x dah ada, f dah ada, cuma hasil darab f dengan x sahaja yang belum. So kita sediakanlah. Hasil darab f dengan x. Dah. Buat satu-satu. F darab x 0, 5, 16, 6, 8. Okey. Kemudian tengok. Sebelah fx ni ada simbol jumlah. Summation. So jumlahkanlah semua. Letak sini. Bawah dia tu. Jumlah fx. So 0 tambah 5 tambah 16 tambah 6 tambah 8. Dapat. Macam tu. Okey, apa lagi yang diperlukan? Dah, tak ada dah. Okey, dah tak ada dah. Bila dah tak ada, mudahlah. Masukkan sahaja dalam formula. Okey, saya bagi versi yang okey sedikit lah. Dia tak buat jadual. Terserah. Okey, tapi bagi saya kalau tak buat jadual, renyah sikit lah. Okey, jadi panjang macam tu. Kalau buat jadual, lagi mudah nampak. Okey, lagi mudah nampak. Dia tak bagi. Tak apalah. Okey, jadi bila dah ada semua data tu, masukkan je lah dalam formula. Okey, variance adalah jumlah fx square. Mana jumlah fx square? Ni. Ni. Contoh saya letak sebagai A lah. A bahagi bilangan jumlah frekuensi mana? Ni ada. Ni saya letak sebagai B. B. Allah Akbar, ni A. Okey, settle. Tolak. Min pula. Min macam mana cari? Ni ingat ni min kuasa 2. Jumlah fx. Jumlah fx yang ni kan. Saya letakkan sebagai C lah. Nilai dia saya tak kira. Okey, kemudian bahagi dengan jumlah f iaitu B. So, kuasa 2 kan dia. Dah, selesai. Mudah. Lagi mudah guna pakai jadual. Okey. Standard deviation macam biasalah. Bila awak dah dapat variance, nak cari standard deviation, jawapan variance tu punca kuasa 2 kan dia. Mudah. Okey. Ada alternative method dia bagi dalam bentuk jadual tu. Alhamdulillah. Mudah. Okey. So, nak cari variance adalah jumlah fx square. Jumlah fx square tu 87. Bahagi dengan jumlah frekuensi iaitu 20. So, 87 bahagi 20. Tolak. Nak cari min. So, nak cari min, jumlah fx 35 bahagi jumlah f 20. So, 35 bahagi 20 adalah 1.75. Jadi, 87 per 20 tolak 1.75 kuasa 2. Dapat jawapan 1.2875. Okey. Ataupun guna pakai kalkulator. Itu kaedah nak pakai guna kalkulator. Okey. Awak belajarlah macam mana nak guna tu. Dia bagi dah dia punya stepnya tu. Okey, cuba jaya. Kalau awak prefer nak guna kalkulator, gunalah. Awak kelas awak ni ambil AppMath, so kena belajar guna kaedah kalkulator untuk cepat. Okey. Okey, itu latihan untuk awak cuba nanti. Tak banyak latihannya, 1 dan 2 sahaja. Ada 3 dan 4, minta maaf. Ada 4 latihan sahaja untuk hari ini. Okey, untuk hari ini. So, hari Rabu nanti, kita akan beralih kepada grup data pula. Beralih kepada grup data pula. Okey, ada soalan nak tanya tak? Okey, sekiranya tiada soalan, saya ambil kehadiran dahulu. Adanya 30 orang. Alhamdulillah. Ramai hari ni. Okey, ambil kehadiran dahulu.
Okey, selesai kehadirannya. So, kalau tiada apa-apa soalan, kita sambung semula ke hari Rabu ni insya-Allah kepada grup data. Nanti saya share rakaman hari ini dan latihan tu tadilah. Okey, jumpa lagi hari Rabu ni insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.